Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Azli Azam Shah bin Saskin, nombor matrik S71948, ingin membentangkan mengenai tugasan individu penghayatan etika dan peradaban. Untuk tugasan individu kali ini, saya telah memilih soalan yang berbunyi Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakan undang-undang dasar yang menjadi panduan kepada pemerintahan di negara Malaysia. Bincangkan 3 fungsi perlembagaan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmoni di negara ini. Mari kita saksikan. Sebelum kita menerangkai lebih dalam mengenai topik ini, saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai pengenalan Perlembagaan Malaysia. Apa itu Perlembagaan Malaysia? Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang tertinggi yang dibentuk berasaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan. Undang-undang bertulis ini telah diperkenalkan sebagai Perlembagaan Malaysia pada 16 September 1963. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini terbahagi kepada 15 bahagian, 183 perkara dan 13 jadual. Kedudukan institusi perlembagaan lebih tinggi daripada badan pemerintahan yang lain, sama ada YDPA, Badan Eksekutif Perundingan dan Kehakiman. Hasil daripada kajian yang telah saya buat, saya telah dapat mengenal pasti 3 fungsi Perlembagaan Malaysia yang telah saya sertakan di dalam slide ini. Untuk isi pertama ini, saya berpendapat bahawa Perlembagaan Malaysia berfungsi untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dalam negara ini. Seperti yang kita tahu, negara ibunda tercinta kita mempunyai pelbagai kaum dan budaya seperti Melayu, Cina, India, Iban dan pelbagai lagi. Kewujudan perlembagaan dari segi sejarah berdasarkan tolak ansur antara kaum dalam beberapa perkara seperti hak kemanusiaan orang Melayu, bahasa Melayu, agama Islam dan lain-lain lagi. Sebagai contoh, walaupun perlembagaan memperuntukkan agama Islam sebagai agama rasmi ataupun agama persekutuan negara dalam bahagian 1 perkara 3/1, tetapi agama lain juga bebas diamalkan di Malaysia. Agama lain juga bebas diamalkan di Malaysia, tetapi tertakluk kepada perkara 11/4 yang telah dibuat. Untuk isi kedua pula, saya berpendapat bahawa Perlembagaan Malaysia berfungsi dalam mengekalkan hak keistimewaan golongan Bumi Putera di Malaysia. Tertakluk pada perkara 153 yang berimplikasikan tentang kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak. YDPA yang di-Pertuan Agong dikehendaki melaksanakan dasar bagi melindungi keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Tanggungjawab ini perlu dilaksanakan dengan berhati-hati untuk memastikan tiada siapa pun kehilangan hak yang dinikmati mereka selama ini akibat dari pelaksanaan dasar tersebut. Walau bagaimanapun, perkara ini juga melindungi kaum-kaum lain, iaitu adalah menjadi tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk melindungi hak-hak mereka yang sah melalui peruntukan lain. Untuk isi yang terakhir ini, saya berpendapat bahawa Perlembagaan Malaysia berfungsi dalam mengelakkan penyalahgunaan kuasa dan mengawal pergerakan kerajaan serta rakyat. Keadaan ini secara tidak langsung akan membentuk pembahagian kuasa dan dapat mengelakkan daripada dimonasi kuasa oleh sesuatu pihak. Sebagaimana yang digariskan dalam perlembagaan, terdapat beberapa peruntukan khas tertentu untuk yang di-Pertuan Agong dalam mahupun jawatan-jawatan lain. Dalam hal ini, walaupun baginda mempunyai bidang kuasa tertentu, tapi segala tindakan mereka adalah tertakluk pada perlembagaan. Secara tuntasnya, Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang bertulis yang mempunyai pelbagai fungsi dan faedah kepada kita sebagai rakyat dan juga pemerintah serta pentadbiran negara. Setiap rakyat yang bergelar warga negara Malaysia hendaklah memahami dan menguasai sejarah pembentukan negara kita serta mengambil iktibar daripadanya. Pada hemat saya, kesepakatan dan perpaduan antara semua akan membawa kita ke arah yang lebih baik berbanding daripada bergerak secara berpecah belah. Persis kata peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Izinkan saya menutup lensa perbincangan ini. Saya Azazam Syah bin Saskin. Sekian, terima kasih.